warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, Alhamdulillah, selesai tadi program bacaan Yasin kita pada pagi ini secara di alam maya Google Meet. Jadi Alhamdulillah, saya mengambil kesempatan sedikit ruang masa pada pagi ini untuk sedikit program ataupun pengisian tazkirah sebagai peringatan kita bersama, dan lebih-lebih lagi khusus peringatan kepada saya sendiri sebagai orang yang menyampaikan tazkirah. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa didorongkan hati-hati kita untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah, dalam suasana kita berdepan dengan ujian COVID-19, mihnah, cabaran-cabaran dalam kehidupan kita pada hari ini. Berbeza manusia, berbeza ujian yang dihadapi oleh masing-masing. Maka ada satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, wasiat Nabi sebagai senjata kita akhir zaman, supaya kita sentiasa melazimi dan mengamalkan amalan berselawat kepada Nabi SAW. Satu amalan yang sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat-sangat dituntut oleh baginda Nabi SAW. Amalan yang terbaik bagi umat Islam, sebagai tanda kasih dan sayang kepada baginda Nabi SAW. Baik, di sini suka untuk saya kongsikan beberapa kisah ataupun situasi dan keadaan bagaimana pentingnya, bagaimana salawat itu memberi manfaat dan kebaikan kita bersama sebagai cara ataupun jalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada satu kisah, kisah bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni kalau di kalangan sahabat Nabi antara orang yang pakar dalam bacaan Al-Quran. Di kalangan sahabat Nabi ni ramai, masing-masing mempunyai kepakaran yang tersendiri. Kalau kita tengok ada sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Dia punya kelebihan dia menyimpan banyak rahsia tentang Nabi SAW. Apa-apa rahsia Nabi akan sampaikan kepada Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman. Ada sahabat Nabi yang banyak mengetahui tentang peribadi Nabi SAW, tentang Nabi SAW, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Kerana Anas ini hidup bersama dengan Nabi SAW. Ada sahabat Nabi kepakaran dari segi meriwayatkan hadis, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kerana selalu bersama dengan baginda Nabi SAW. Dan antara sahabat-sahabat Nabi ada yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni orang yang di kalangan sahabat Nabi yang pakar baca Quran dan sangat baik bacaannya, sehingga kan Nabi menyifatkan bahawa Ubay bin Ka'ab ini bacaannya hampir menyamai bacaan Jibril alaihissalam. Ini kelebihan Ubay bin Ka'ab. Okey, di zaman Nabi ada dua orang sahabat Nabi yang pakar dalam baca Quran, iaitu Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud ataupun dikenali sebagai Ibnu Mas'ud. Ubay bin Ka'ab. Jangan keliru, jangan tukar. Ada satu lagi Ubay. Di Madinah ada seorang lelaki bernama Abdullah bin Ubay. Yang ni ketua bapa segala munafik, Abdullah bin Ubay. Tapi anaknya Abdullah bin Ubay adalah sahabat Nabi SAW. Bapaknya Abdullah bin Ubay kepala munafik di Madinah. Ada seorang lagi lelaki yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni
salah seorang pemimpin pemuka Quraisy yang banyak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni Ubay bin Khalaf ni merupakan salah seorang orang yang dibunuh, satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, iaitu dalam perang Uhud, ya. Jadi saya nak balik kepada kisah Ubay bin Ka'ab ni, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya. Dia menyampaikan tentang kehidupannya, ya Rasulullah, aku ini mengamalkan zikir dan banyak amalan-amalan dalam kehidupan seharian, ya. Dan daripada peruntukan masa aku berzikir itu, berapa banyakkah masa yang perlu aku peruntukkan untuk aku berselawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi zikir Nabi ajar kepada para sahabat, ya. Zikir, banyak zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Zikir ini diamalkan oleh para sahabat pagi dan petang. Dan kalau kita tengok zikir-zikir ini yang dikumpulkan oleh para ulama dan dibukukan, disebutkan, diletakkan dalam kitab. Kalau kita nak kumpulkan semua zikir-zikir yang maksur, yang zikir-zikir yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi dan petang, kita mungkin akan memperuntukkan pagi 3 atau 4 jam untuk kita selesaikan zikir-zikir kita, ya. Ataupun pada waktu petang kita akan memperuntukkan 3 atau 4 jam untuk kita selesaikan zikir-zikir yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini, dia menghabiskan masa setiap harian dia dengan berzikir, mengikut zikir yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak zikir yang aku amalkan, peruntukan masa yang aku peruntukkan untuk aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyakkah aku perlu peruntukkan untuk aku berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi ni bila Ubay tanya kepada beliau, kepada baginda, Nabi tak terus jawab sehari penuh ke, berapa tempoh masa ke. Nabi kata, ma syi'ta, ikut kamulah wahai Ubay, ma syi'ta, wa in zitta fahuwa khair, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik, ya. Terserahlah kepada kamu wahai Ubay, sekiranya kamu tambah ia adalah lebih baik. Ya Rasulullah, adakah aku perlu berzikir 1/4 daripada kehidupanku? Nabi kata, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair, suka hati kamulah wahai Ubay, terserahlah kepada kamu, tetapi kalau banyak itu lebih baik. 1/4. Andai kata Ubay bin Ka'ab ini berzikir dalam tempoh sehari 8 jam, maka 2 jam beliau akan peruntukkan untuk selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tanya, ya Rasulullah, kalau 1/2 aku habiskan masa aku untuk ingat kepadamu, berselawat kepadamu, adakah itu lebih baik? Nabi kata, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair, terserahlah kepada kamu wahai Ubay, kalau kamu boleh tambah itu lebih baik. Maka Ubay tanya, ya Rasulullah, 2/3? 2/3 lebih lah. Kalau 1/2 dah separuh daripada kehidupan, kalau 2/3 lebih daripada separuh. Kalau 10 jam berzikir, 7 jam itu untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi berkata 2/3 itu sudah baik, dan kalau kamu tambah itu lebih baik, maka fahamlah Ubay bin Ka'ab bahawa Nabi menyuruhnya untuk berselawat sepanjang hari itu, peruntukan masa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ubay bertanya kepada ya Rasulullah, kepada Nabi, ya Rasulullah, izan aj'alu laka salati kullaha, adakah perlu aku untuk peruntukkan sepenuh masa aku untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, ya wahai Ubay bin Ka'ab, maka apabila kamu berbuat demikian, maka selesailah kegelisahan kamu dan kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, apabila sepanjang masa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat semua kegelisahan kita, kerusingan kita, kita bimbang masalah kita, apa yang kita hadapi, kehidupan kita yang tak sempurna, kita tutup, kita gantikan semua itu dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, ada ruang peluang ini, kita cubalah, dan kita akan dapat hasil, dan kita dapat merasakan bagaimana selawat itu mampu untuk mengubah kehidupan kita seharian. Dengan syarat kita penuhkan kehidupan kita dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kehidupan seharian dia penuh dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah menjadi rutin, darah daging dia,
setiap hari berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dia pakai baju, dia berselawat, buka baju dia berselawat, dia masuk kereta dia berselawat, dia buka buku dia selawat, dia duduk dia selawat, dia bangun dia selawat, dia nak makan dia selawat, selepas makan dia berselawat, sepanjang hari dia berselawat kepada Nabi SAW. Ada orang dah sebati dengan kehidupan begini, dan alhamdulillah kalau inilah mampu untuk kita amalkan, insya-Allah Allah akan buka rahsia-rahsia selawat kita, Allah akan buka segala-galanya, dan mudah-mudahan Allah akan lapangkan kehidupan kita dalam usaha kita untuk kita teruskan kehidupan kita atas muka bumi ini, supaya kita dapat penuhi dengan berselawat kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Bagaimana selawat itu kebaikannya, Allah akan angkat segala kesulitan kita dan Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak bawa di sini berkaitan dengan apakah peranan selawat ketika mana kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, keadaan di mahsyar. Selepas ditiup sangkakala yang kedua, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan dikembalikan ruh, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk tubuh yang sama, berat yang sama, rupa yang sama, wajah yang sama, nama yang sama, daripada awal kejadian manusia sampailah akhir manusia berada di atas muka bumi ini sebelum berlakunya kiamat. Semua akan dibangkitkan serentak, bangun berjalan ke mahsyar, dari awal manusia dicipta sampai kepada manusia yang terakhir yang Allah cipta di atas muka bumi ini dalam suasana menghadap mahsyar yang kalau kita nak dibayangkan bagaimana disebut oleh baginda Nabi SAW, keadaan yang tanah yang begitu lapang, kosong, seluas mata memandang, jauh mata memandang, tidak ada halangan, tidak ada bukit, tidak ada sungai, tidak ada pokok, tidak ada gunung ganang, satu tempat yang jauh mata memandang. Kita pandang ke depan tidak ada penghujung, kita pandang ke sebelah kanan tidak ada penghujung, kita pandang ke sebelah kiri tidak ada penghujung. Dalam suasana semua makhluk Allah dikumpulkan di mahsyar menunggu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia, ada jin juga dibangkitkan di mahsyar dan jumlahnya berkali-kali ganda berbanding dengan manusia. Ada binatang, bayangkan suasana yang begitu dahsyat, suasana yang begitu getir itu. Nabi ceritakan kepada para sahabat. Nah, sahabat ni apabila Nabi ceritakan suasana mahsyar, mereka tak fikir tentang tu. Sahabat Nabi, ada seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ada sahabat Nabi. Apabila Nabi menceritakan dengan tentang suasana mahsyar, bagaimana luasnya mahsyar, bagaimana keadaan di mahsyar, bagaimana manusia dikumpulkan di mahsyar, dia tak tanya yang tu. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, adakah kami boleh melihat kamu ya Rasulullah di mahsyar?" Nak menggambarkan bahawa cinta dan sayangnya sahabat kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan suasana Nabi menceritakan mahsyar, mereka masih lagi menggambarkan di mahsyar itu bagaimana nak jumpa dengan Nabi SAW. Masih lagi teringat kepada Nabi SAW. Tak teringat dah. Tak fikir tentang kedahsyatan mahsyar, suasana mahsyar. Waktu tu masih lagi sahabat Nabi ni bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk melihatmu ya Rasulullah?" Maka kata Nabi SAW, orang yang akan berada bersamaku di mahsyar ialah aksarukum alayya salati, mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Tak kira siapa. Sahabat Nabi kah dia, hidup di zaman manakah dia, siapakah dia, apa jawatannya. Kalau orang tu, individu tu banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW, kita juga ada peluang untuk dibangkitkan di mahsyar dekat dengan baginda Nabi SAW. Nabi kata, aksarukum alayya salati, di kalangan kamu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka di sini ulama berbincang, banyak tu berapa? 1, 2, 3 ke 10 ke 10 pagi ke 10 kali petang ke? Okey, jadi ulama menggariskan dalam kitab yang dikira banyak sekurang-kurangnya 300 kali. Jadi berselawatlah kita kepada baginda Nabi SAW sekurang-kurangnya 300 kali sehari.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kata ulama di kalangan selawat yang paling baik ialah selawat Ibrahimiyah, ya. Selawat yang kita baca ketika kita membaca tahiyat akhir dalam solat, itulah selawat yang paling baik. Dan tak dinafikan juga selawat-selawat lain pun ada, selawat syifa ada, selawat tafrijiyah ada, selawat nariyah ada, bacalah. Tapi yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Amalkan, ya, paling-paling kurang untuk kita dianggap sebagai aksarukum alayya salati, mereka yang paling banyak berselawat kepadaku, mereka inilah yang akan berada bersama denganku, dibangkitkan bersama dengan aku ketika di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibangkitkan dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, insya-Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak bawa di sini satu situasi keadaan bagaimana selawat juga mampu untuk menyelamatkan kita, iaitu ketika mana kita berada di titian sirat, ya. Ini ada mahsyar, ada syurga, ada neraka, di tengah-tengah ialah titian sirat, ya. Okey, yang akan dilalui oleh semua manusia untuk sampai ke syurga ataupun jatuh ke dalam neraka. Ada orang baru letak kaki kanan, terus jatuh ke dalam neraka. Ada orang letak kaki kanan, letak kaki kiri, terus sampai ke pintu syurga. Bergantung kepada iman dan keadaan masing-masing. Ada orang letak kaki kanan, memulakan langkah 100 tahun berjalan di atas titian sirat, ya, dan dia rasa dia hampir sampai ke syurga, tiba-tiba jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang letak kaki berlari, ya, macam percutan kuda, terus sampai ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sirat ini gelap gelita, gelap. Kita kalau kita berjalan pada waktu malam, gelap-gelap malam pun, mula-mula aja bila lama dah kita berada dalam keadaan malam tu, kita dah mula boleh nampak dah sedikit bayang-bayang untuk kita meletakkan kaki kita untuk melangkah. Tapi sirat ini gelap, dia digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelap segelap-gelapnya. Kenapa gelap? Kerana sirat ini gelapnya, pantulan gelapnya neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala. Gelapnya neraka, begitulah gelapnya sirat yang akan dilalui oleh semua manusia atas muka bumi ini, sama ada sampai ke syurga ataupun jatuh ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada manusia, ada individu yang ketika mana dia meletakkan kaki dia di atas sirat, dia mampu berjalan, ya. Dia mula mengatur langkah-langkahnya, tetapi badan bergoyang-goyang. Badan bergoyang-goyang. Umpama satu pokok kurma yang berbuahnya lebat, ya, dan ditiup angin maka bergoyang, ya. Beginilah suasana ada satu kumpulan manusia, sebaik sahaja dia meletakkan kakinya di atas sirat dan dia mampu berjalan, tapi dalam keadaan badan bergoyang-goyang, maka pada waktu itu datanglah selawat yang diamalkan ketika mana dia hidup, ya. Bawa dia, tetapkan kakinya di atas sirat, maka memandu dia untuk berjalan hingga dia sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, ya, bagaimana selawat ini ketika di mahsyar boleh membantu kita. Ketika kita meletakkan kaki kita di atas sirat untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala, selawat ini akan defend kita, bawa kita, pandu kita, untuk kita sampai ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besarnya kelebihan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita sehari pada hari ini. Dan yang keempat, yang terakhir, saya rasa yang terakhir sebagai sedikit perkongsian pada pagi ini, ya, satu kisah, ya, dalam kitab disebutkan kisah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, dan satu peristiwa, satu kisah, dia menunaikan haji di Mekah. Selesai sahaja dia menunaikan tawaf 7 pusingan, dia bersandar di tiang Masjidil Haram dan dia melihat kepada Kaabah. Kerana melihat Kaabah itu adalah merupakan satu ibadat. Kaabah kita pandai pun dah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia tengah memandang Kaabah, tiba-tiba matanya terlihat seorang lelaki sedang tawaf dengan mengatur langkah yang terlalu perlahan. Dia meletakkan kakinya, dia berhenti. Dia letakkan kaki dia berhenti. Dia letakkan kaki dia berhenti. Terlalu perlahan, ya, sehingga kan terfikir oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak,
mana mungkin orang ini nak habiskan tawaf 7 pusingan dalam keadaan dia tawafnya terlalu perlahan. Maka dia mendatangi lelaki ini, maka dia bertanya, wahai saudara, kenapa kamu mengatur langkah yang terlalu perlahan dalam keadaan kamu tengah tawaf? Maka jawab lelaki ini, wahai saudara, aku ketika tawaf, setiap kali aku meletakkan kakiku, aku akan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Ketika aku meletakkan kakiku yang kedua, aku akan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Maka bertanyalah Abdullah bin Mubarak, kenapa kamu berbuat demikian? Maka berceritalah lelaki ini, wahai saudara, ketika dalam perjalanan aku menunaikan ibadat haji, aku datang bersama bapaku dengan menaiki kapal. Dalam perjalanan, bapaku sakit dan dalam keadaan sakit itu, nazak itu, dia telah meninggal dunia. Dan aku berasa sangat sedih. Dan apa yang lebih menyedihkan aku ialah apabila bapaku meninggal dunia, keadaan mayatnya, mukanya hitam, hitam legam, hingga aku terkejut melihat keadaan jenazah bapaku ini, dan aku memikirkan, aku menggambarkan bahawa ini tanda bahawa bapaku ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati tak elok. Kita ni orang Islam ni, walaupun muka kita tak putih, tak apa, tapi kalau kita amalkan kehidupan Islam, kita berwuduk, nampak cahayanya. Sebab itulah kita boleh bezakan antara orang Islam dengan orang kafir. Tengok wajah, tengok muka pun kita boleh bezakan. Orang Islam dia ada nur di mukanya, ada cahaya daripada wuduk ketika mana sebelum menunaikan solat. Jadi balik pada kisah tadi, pemuda ini bila dia melihat wajah ayahnya hitam, dia memikirkan bahawa, dia menggambarkan bahawa kemungkinan besar ayahnya ini mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati tidak elok. Okay, baik. Jadi dia rasa sangat-sangat sedih. Dalam keadaan sedih itu, dia berada di samping mayat ayahnya. Dalam keadaan itu dia tertidur. Apabila dia tertidur, dia bermimpi didatangi oleh seorang lelaki berjubah putih, kulitnya kemerah-merahan, kulit baginda Nabi SAW warnanya merah kemerahan, kulitnya merah kemerahan, memakai serban dan datang kepada bapanya, lalu mengusap bapanya. Maka terus wajah bapanya ini bertukar menjadi elok semula. Maka si lelaki ini terkejut. Bila dia terkejut, dia bertanya, wahai tuan hamba, siapakah tuan hamba? Maka jawab lelaki ini, kamu tak kenal aku? Kamu tak kenal aku? Katanya pemuda ini, tidak, aku tak kenal. Siapakah kamu? Akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkejutlah pemuda ini, aku datang kepada bapamu untuk aku memberi syafaat kepadanya sebelum sampainya hari kiamat. Aku datang kepada bapamu untuk aku beri syafaat kepada bapamu sebelum sampainya ke hari kiamat. Kenapa bagi syafaat? Kerana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pemuda, ayahmu ini walaupun dosanya banyak, tetapi ada satu amalan yang dia tak pernah tinggalkan. Sebelum tidur, dia berselawat kepadaku tiap-tiap hari. Maka dengan sebab berselawat itu, maka aku datang untuk memberi syafaat kepada bapamu ini. Maka apabila mendengar kata-kata Nabi itu, maka terkejutlah pemuda ini dan dia terjaga daripada tidurnya. Maka daripada saat itulah dia berazam, nekat dalam dirinya, tiap-tiap hari dia tidak akan meninggalkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah keadaan ketika mana dia tawaf tadi, dia tiap kali dia melangkah, dia meletakkan kaki dia berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat kisah yang saya bawa pada pagi ini sebagai satu peringatan kita bersama tentang kehebatan, kelebihan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah lagi kita berada dalam keadaan yang agak genting pada hari ini. Kita diuji dengan penyakit, kita diuji dengan bala, kita diuji dengan umat Islam ditindas. Salah satu cara untuk kita dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala,
cara untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu cara supaya Allah permudahkan kehidupan kita, maka perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba perbanyakkan selawat, letakkan azam dalam tekad dalam jiwa kita untuk kita mengamalkan amalan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini satu amalan yang cukup mudah. Kita duduk sorang-sorang atas kursi, kita selawat, ambil tasbih, ambil tasbih yang ada nombor, kita kira hari ni tengok baru 200. Kita letak target. Paling-paling kita letak target 1000 sehari sebagai permulaan. Jadikan amalan selawat ini sebagai cara untuk kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab selawat ini kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa setakat itu sahaja sekadar tazkirah ringkas pada pagi ini sebagai peringatan kita bersama untuk usaha kita mengisi ruang-ruang masa yang ada pada pagi Jumaat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang telah disampaikan. Mohon maaf sekiranya ada tersilap ataupun apa yang saya sampaikan ini tidak menepati ataupun tidak sampai kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dan ada kebaikan daripada apa yang kita dengar pada pagi ini, dan insya-Allah kita tutup tazkirah pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.